InsyaAllah. Baik, kita buka kuliah pada subuh pagi ni dengan kita sama-sama membaca umul kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alal kiram ashab ridha wa sya'ullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzruhu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'alamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Takutlah olehmu akan bala bencana yang akan berlaku tidak akan terkena kepada orang-orang yang zalim di kalangan kamu saja, tapi mengenai kepada semua orang. Dan ketahuilah olehmu sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha keras balasan azab sesaatnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku, kata Nabi, lebih dikasihi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia semua. InsyaAllah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa'a wa intifa' wa ifadatu istifada wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalat ila al-khairi ibtigha'u amradatillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya rumati silakan al-fadil Tuan Imam, silakan al-fadil Tuan Bilal, Tuan Siap, jawatan kuasa masjid, Tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, sidang jemaah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur pada Allah kerana dengan izin Allah sekali lagi kita nak bersama pada pagi ini untuk kita menyambung sikit lagi pembahasan syarah hikam, masih dalam tajuk bahaya kurang melaksanakan hak-hak rububiyah. Pasal yang ketiga di muka surat 392, betul 392 ulasan tambahan. Baik, kita lihat ulasan tambahan. Qala musannifun wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidar amin. Telah berkatalah oleh musannif ataupun pengarang kitab, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya insya-Allah dua negara, dunia dan akhirat. Apa kata musannaf ketika mengulas kata-kata hikmah Syekh? Apa kata Syekh? Rubbama dallahumul adab ala tarkit talab. Rubbama dallahumul adab ala tarkit talab. Maksudnya kadang-kadang adab para hamba menunjukkan bahawa mereka meninggalkan permohonan ataupun doa lah. Maksud permohonan ni ialah doa.
rubbama dalahumul adab ala tarki talab. Kadang-kadang adab para hamba menunjukkan bahawa mereka meninggalkan permohonan atau adab atau doa. Maksudnya kadang-kadang termasuk dalam arti kata adab yang baik ialah meninggalkan meminta dan memohon bagi orang yang tenggelam di dalam zikir-zikir. Kenapa? Kerana redha dengan perjalanan qadar yang berlaku atas dirinya. Jadi kadang-kadang termasuk dalam adab juga orang-orang yang Rabbani ni, wali-wali Allah Ta'ala ini, ialah meninggalkan berdoa, meninggalkan meminta. Sebab apa mereka meninggalkan meminta? Kerana duk sibuk dalam berzikir, dalam khusyuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama ada berzikir dalam hati ataupun lisan dan sebagainya. Kenapa? Kerana mereka redha dengan perjalanan qadar yang berlaku atas diri mereka. Mereka serahkan kepada Allah Ta'ala di hadap perjalanan kehidupan mereka. Ia merupakan salah satu mazhab yang dipegang oleh ahli sufi juga. Imam Abu Qasim radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyatakan, orang ramai berbeza pendapat tentang manakah yang lebih afdal, berdoa atau mendiamkan diri dan redha dengan apa yang berlaku. Jadi orang-orang ramai mereka khilaf juga lah. Bersih pendapat mana lebih baik? Adakah kita berdoa selalu ke ataupun duduk diam macam tu je? Redha lah terhadap apa yang berlaku atas diri kita. Gitu. Jadi ada di kalangan mereka ada yang menyatakan berdoa itu sendiri adalah merupakan ibadah. Sebab apa? Nabi pernah bersabda doa itu al-ibadah, ataupun doa itu otak ibadah. Doa mukhun ibadah. Doa adalah otak ibadat. Siapa tak doa macam tak ada otak. Macam tak ada otak kan. Jadi melakukan amalan yang merupakan ibadah adalah lebih afdal daripada meninggalkan. Semana berdoa ni afdal lah, bagus lah gitu. Kenapa kita nak meninggalkan doa? Kan doa pun salah satu bentuk usaha juga gitu. Tambahan pula ia merupakan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala tidak memperkenankan doa hambanya dan tidak sampai kepada bahagian diri hambanya itu tetap dikatakan melaksanakan hak-hak rububiyah. Kerana tujuan berdoa ialah menzahirkan kefakiran. Bila kita doa, mana kita menzahirkan kefakiran diri kita, kekurangan diri kita kepada Allah Ta'ala. Tak kisahlah Allah Ta'ala terima ke tak terima doa itu, Allah Ta'ala perkenan ke tak perkenankan, yang penting kita doa. Kata dia. Kata misalnya yang penting kita doa. Panjang ke pendek ke doa tak kisahlah. Bahasa Melayu ke bahasa Arab ke tak kisah, yang penting doa. Kan? Macam tu. Sebab apa? Bila kita doa, kata misalnya mana kita telah melaksanakan hak-hak rububiyah, hak-hak ketuhanan Allah Ta'ala tadi. Kerana tujuan berdoa ialah antaranya menzahirkan kefakiran diri kita, kelemahan kita, kekurangan diri kita kepada Allah Ta'ala. Ini satu pandangan lah, pendapat itu. Kemudian Abu Hazim Al-A'rash pula menyatakan, dia kata, sekiranya saya diharamkan dari berdoa adalah lebih dahsyat kepada saya daripada diharamkan daripada diperkenankan doa. Dia kata, sekiranya saya diharamkan daripada berdoa adalah lebih dahsyat, lebih parah kepada saya daripada diharamkan daripada perkenankan doa. Sebenarnya berdoa ni penting lah gitu. Kemudian satu golongan pula menyatakan, ini ada pandangan kedua pula. Dia kata mendiamkan diri di bawah perjalanan hukum adalah lebih sempurna dan redha kepada apa yang terjadi pilihan Tuhan. Yang maha benar adalah lebih utama. Dia kata, kalau pandangan kedua ni kata lu diam je lah.
Redha lah mana ketentuan Allah Ta'ala berlaku pada kita tu, redha je. Sebab apa? Kita tak mampu nak melawan kekuasaan Allah Ta'ala. Tak mampu kita nak melawan sesuatu yang tertulis di azali bagi diri kita lah. Dia kata so mana diam diri je lah. Mana diam diri di bawah perjalanan hukum Allah Ta'ala. Dia kata adalah lebih sempurna dan redha kepada apa yang menjadi pilihan Tuhan yang maha benar adalah lebih utama. So kita redha dengan pilihan Allah Ta'ala terhadap diri kita. Jadi sehubungan dengan itu, Al-Wasiti menyatakan pilihan Allah Ta'ala ke atas anda pada azali adalah lebih utama kepada anda dari anda menentang pilihan Allah Ta'ala untuk anda pada masa itu. Dia kata semana kalau kita berdoa ni macam kita melawan pilihan Allah Ta'ala lah, gitu. Jadi kita redha lah pilihan Allah Ta'ala itu, dia kata. Kerana pilihan Allah Ta'ala biasanya terbaik, dia kata. Terbaik untuk hamba dia. Jadi pilihan Allah Ta'ala kata anda pada Zaidi ialah lebih baik, dia kata. Terbaik pada anda, daripada kita menentang pilihan dia. Tak? Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, dia kata, menceritakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata barang siapa yang disibukkan oleh zikirnya dari berdoa kepadaku, aku akan berikan padanya pemberian yang paling utama dari sebanyak-banyak pemberian yang aku berikan kepada hamba-hambaku yang berdoa kepadanya. Dia pun ada hujah juga lah. Dia kata dia barang siapa yang disibukkan oleh zikir dari berdoa, mana dia sibuk dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Allah, ya Latif, ya Latif, ya Wahab, ya Wahab, ya Razak, ya Razak, kan. Dia sibuk berzikir je tu. Dia kata aku akan berikan padanya pemberian yang paling utama dari sebanyak-banyak pemberian yang aku berikan pada hamba-hambaku yang berdoa. Jadi orang yang berdoa pun dapat pemberian daripada Allah Ta'ala juga, rezeki dia. Orang berzikir pun dapat juga rezeki. Dia kata mana nak kita nak yang orang berzikir ke dapat rezeki, dengan orang yang berdoa pun dapat rezeki. Malahan orang yang berzikir lebih banyak pemberian daripada Allah berbanding dengan orang berdoa, dia kata. Dia pakai hujah ni lah. Baik, kemudian satu golongan menyatakan wajib kepada seorang hamba itu menjadi orang yang berdoa dengan lisannya dan redha dengan hati. Okey. Untuk golongan ketiga ni pula, dia pilih dua-dua. Maknanya dalam konteks yang lain mana dia berdoa, dalam sudut yang lain pula dia redha. Diam pula, redha dengan hatinya, ketentuan berlaku pada diri dia. Dia menumpukan kepada dua perkara tersebut sekaligus. So dua-dua pun dia ambil. Golongan pertama dia ambil satu saja, tolak yang satu lagi. Golongan kedua ambil satu lagi, tolak yang satu. Golongan tiga ambil dua-dua. Baik, ujar Imam Abu Qasim, yang lebih utama dikatakan masa-masa itu sebenarnya adalah berlainan dan berbeza-beza. Pada setengah keadaan, berdoa adalah lebih utama daripada diam. Dan itulah adab yang sesuai pada masa tersebut. Dan pada setengah keadaan pula, dia kata, mendiamkan diri itu adalah lebih aula, lebih utama daripada berdoa. Dan itulah adab yang sesuai pada masa tersebut. Dia kata tengok pada keadaan lah. Tengok pada keadaan, suasana masa itu. Sesuai tak berdoa? Sesuai berdoa ke sesuai untuk sukut? Sukutnya diam tak? Sukut alamat redha, kan? Diam tanda redha. Jadi tengok keadaan lah, wakil dia macam mana. Dari masa itu sesuai tak doa ataupun diam diri. Kalau seandainya masa itu sesuai doa, doalah. Kalau masa tersebut adalah sesuai untuk berdiamkan diri, kan, al-sukut alamat ridha, tu diam dirilah. Mana diam diri itu berzikirlah. Bukan mana dia diam macam tu je, tak ada.
diam dalam konteks berzikir kepada Allah Ta'ala, sama ada zikir hati ke ataupun lidah ke, anggota ke dan sebagainya. Baik, itu yang pertama. Kemudian ketika mengulas kata-kata hikmah yang seterusnya, yang berikut, apa kata musannaf? Tahaqqaq. Tahaqqaq bi awsafika yumiddaka bi awsafihi, wa tahaqqaq bizalika yumidduka bi izzihi, wa tahaqqaq bi azzika yumidduka bi qudratihi, wa tahaqqaq bi da'fika yumidduka bi hawwalihi wa quwwatihi, bi hawwalihi wa quwwatihi. Apa maksudnya tuan-tuan? Tahaqqaq bi awsafika, buktikan sifat-sifat anda. Awsaf ke sifat. Apa maksud dengan sifat ini? Tadinya ialah sifat hina, kemudian merasa tak mampu, lemah, kan? Jadi yumidduka bi awsafihi, nescaya Allah Ta'ala memberi anda bantuan dengan sifat-sifatnya. Itulah seperti sifat mulia, sifat kuat dan sifat kuasa yang ada kepada Allah Ta'ala. Jadi kita kata musannaf, zahirkan sifat-sifat lemah, kan? Kelemahan di kita, tak mampu, kan? Hina kita, nescaya Allah Ta'ala akan bagi kita pula sifat-sifat kuasa, mulia, kuat dan sebagainya. Kemudian wa tahaqqaq bizalika yumidduka biizzihi, dan buktikan kehinaan anda, nescaya Allah Ta'ala beri anda bantuan dengan kemuliaan dia. Buktikan kehinaan dia, kita mana hina lah pada sisi Allah Ta'ala lah. Kita hina pada sisi Allah Ta'ala, kita ni bukan orang yang hebat, kita banyak kelemahan kurang dan sebagainya. Nescaya Allah Ta'ala memberikan bantuan dengan biizzihi, dengan kemuliaannya. Wa tahaqqaq bi'azzika yumidduka bi qudratihi, dan buktikan oleh kamu dengan kelemahan kau. Ajzi, nanti ini lemah, ajzun. Yumidduka bi qudratihi, nescaya Allah Ta'ala membantu kau dengan kekuasaannya. Buktikan ketidakmampuan kita, kelemahan kita, nescaya Allah Ta'ala beri kita dengan kekuasaannya. Wa tahaqqaq bi da'fika yumidduka bi hawwalihi wa quwwatihi, dan buktikanlah kelemahan anda, nescaya Allah Ta'ala membantu anda dengan daya dan juga kekuatannya Allah. Masya Allah, kan? Ini antara ciri-ciri orang-orang yang sufi lah, orang-orang sufi. Orang-orang syariat dia tak akan buat macam ni. Kalau orang syariat, buktikan kita ni hebat, betul tak? Biasalah orang syariat. Itu sebabnya mereka kena balankan syariat dengan hakikat, tarikat dan sebagainya. Sufi, supaya kita ni tak sentiasa menunjukkan kita ni orang hebat, orang bagus. Sebenarnya kita ni lemah, kan? Jadi buktikan kelemahan kita. Biasa orang tak nak buktikan kelemahan, biasa orang nak buktikan kekuatan, kan? Buktikan kekuatan kita, buktikan kehebatan kita. Contohlah kalau bola, kan? Mana siapa nak tunjukkan buktikan kelemahan? Semua nak tunjukkan kehebatan dia. Harimau Melaya, kan, itu menang tu, kan, 4-1 lawan Bangla. Bangla 4-1, tuan-tuan. Baik. Jadi Ibnu Ajibah menyatakan sifat-sifat pengabdian terbahagi kepada 4 bahagi. 4 bahagi ini ditentang oleh 4 sifat Allah Ta'ala pula, iaitu pertama, kefakiran. Kefakiran daripada hamba, mana kekayaan daripada Allah Ta'ala. Kefakiran pada diri kita ni asalnya fakir, betul tak? Kita ni fakir asalnya. Allah Ta'ala kurniakan kita harta, bagi harta. Lepas tu kita mengaku harta tu kita punya, kan? Ni aku punya, ni milik aku. Bukti dia ada agreement, ada surat, ada dokumentasi lah.
Bila ada terima kasih menyatakan benda itu kita punya. Sebenarnya itu adalah pinjaman daripada Allah Ta'ala. Walaupun dokumentasi dan sebagainya, semua pinjaman daripada Allah. Menunjukkan bahawa kita ni fakir. Kita fakir sebenarnya. Fakir daripada hamba, mana kekayaan daripada Allah. Kedua, kehinaan daripada hamba, manakala kemuliaan daripada Allah. Siapa senantiasa menyatakan dia ni hina, maka Allah Ta'ala bagikan dia kemuliaan. Siapa menyatakan dia terlalu hebat, mulia, Allah Ta'ala bagikan dia kehinaan. Itu ialah lawan dia. Ketiga, kelemahan daripada hamba, manakala kudrah daripada Allah Ta'ala. Kelemahan daripada diri kita, kita memang lemah daripada semua sudut, dan kekuatan yang kita ada pun pinjaman daripada Allah. Kan, sifat gagah perkasa pun pinjaman Allah. Mata kita yang terang benderang, boleh melihat alam, semua pinjaman daripada Allah. Telinga kita yang jelas boleh mendengar orang cakap tentang diri kita. So semua pinjaman daripada Allah. Semua pinjaman. Tak ada pun tak pinjaman, semua pinjaman. Lambat laun orang yang meminjam akan mengambil semula barang yang dipinjam. Betul tak? Itu juga kalau kita minjamkan sesuatu pada orang, lambat laun kita akan meminta semula barang yang kita dah pinjamkan pada orang. Duit ke, kan, kereta ke, rumah ke. Jangan pinjam bini sudah. Macam cerita Piramli tu kan, bini kau pun nak pinjam gitu kan. Ni mahal, ini cukup berbahaya, dia kata. Bos, mana ada orang pinjam bini tu kan? Okay. Yang meminjam okey lah. Yang kena pinjam ni yang teruk tu. Yang bagi pinjam ni yang teruk. Yang bagi pinjam. Baik. Seterusnya, ketiga, kelemahan daripada hamba, manakala kudrah daripada Allah. Keempat, kedaifan daripada hamba, manakala kekuatan daripada Allah Ta'ala. Kedaifan daripada kita dan kekuatan daripada Allah. Mana empat benda ni lah, menunjukkan pengabdian diri kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian menjiwai diri dengan sifat-sifat tertentu ialah dengan cara menghiasi dan bersifat dengan sifat-sifat tersebut, baik di dalam hati dan juga jasad lahir. Dan ini menjadi permulaan di kalangan makhluknya. Kehinaan diri kepada Allah tidak akan terrealisasi sehingga perkara tersebut berlaku di kalangan para hamba dia. Sesiapa yang ingin dibantu oleh Allah Ta'ala dengan perasaan tidak berhajat lagi pada sesuatu yang lain daripada Allah, hendaklah benar-benar membuktikan kefakirannya kepada sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Faham tak? Jadi kalau kita nak Allah Ta'ala bantu pada kita, so kita kena buktikan kefakiran kita lah. Tapi jangan fakir di segi manusia. Banyak kalangan kita ni hanya fakir di segi manusia, sehingga kan terpaksa meminta-minta daripada orang lain, meminta sedekah kepada orang lain, kan? Orang tak bagi, paksa pula orang bagi. Ada orang style pesen macam tu, dia paksa kita bagi. Terpulanglah pada kita nak bagi, kita nak bagi. Sebab ada yang jenis orang peminta sedekah ni, paksa kita, diugut kita, diikut sampai ke kita. Jenis-jenis pesen macam tu lah. Dia duduk tunggu dekat kasuar tu. Biasalah kalau RR kan, RNR tu, dia duduk kasuar tu. Kalau dia tak paksa kita bagi, tak apa, terpulanglah. Kita nak bagi, kita nak bagi. Ni ada jenis orang paksa kita. Selagi kita tak bagi, dia ikut sampai kita. Baik. Jadi hendaklah benar-benar membuktikan kefakiran pada sisi Allah Ta'ala lah, kepada sesuatu yang lain daripada Allah. Sebagaimana nyatakan oleh Syekh Abu Hasan As-Sazali dalam Hizif, kitab Hizif besar dia, kan? Apa kata dia? Dia kata, nas'aluka al-faqra mimma siwak
wal ghina hatta la tashhada illa iya. Kami mohon kepadamu ya Allah, ya Allah, kefakiran dari sesuatu selain daripadamu, dan merasa kaya dengan engkau, sehingga kami tidak menyaksikan lagi melainkan hanyalah kepada engkau. Itu semana kita fakir ni, fakir kita pada sisi Allah, pada sudut pandangan Allah, bukan fakir pada sudut pandangan manusia. Banyak kalau kita ni duk fakir pada pandangan manusia, sedangkan dia ada duit, minta sedekah setiap hari, minta sedekah. Takkanlah kau tak kaya-kaya setiap hari minta sedekah, tuan. Jumpa orang tu minta, jumpa orang ni minta, sedangkan duit dia banyak. Ni nama apa? Menipu jugalah. Menipu. Kata ada duit, ada duit. Baik. Jadi maksud fakir ni, hina ni, lemah ni pada sisi Allah, pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang ingin diberi bantuan oleh Allah Taala dengan kemuliaan yang tidak akan binasa selama-lamanya, hendaklah menunjukkan kehinaannya kepada Allah dan mengamalkan sikap tawaduk di kalangan manusia. Tawaduk, merendah diri di kalangan manusia. Jangan duk minta-minta. Ini orang minta-minta ni bukan tawaduk, kan? Sebenarnya dia paksa orang, paksa orang minta dia, paksa orang bagi pada dia. Malahan ada yang orang kata menjadikan rutin kehidupan dia meminta sedekah, sedangkan Islam melarang daripada meminta sedekah. Nabi pun pernah kata kan, barang siapa yang suka meminta sedekah di dunia, akhirat Allah Ta'ala jadikan mukanya dalam keadaan tidak berdaging. Mukanya tak berdaging, rompong lah. Itu memang ada di Islam. Siapa yang suka minta, akhirat besok muka dia rompong, tak ada daging, tuan-tuan. Nakkah kita tak ada daging? Orang muka cantik-cantik, besok akhirat berseri-seri, percaya-caya awak muka tak ada daging, rompongnya tu. Sebab apa? Kat dunia suka minta orang. Dan biasalah kalau kita minta pada orang ni, biasanya orang akan cuba sedaya upaya mengelakkan diri daripada orang yang nak meminta pada dia. Kalau sekali itu okey lah. Kalau ada banyak kali, orang dah tak selesa lah. Betul tak? Sekali orang minta boleh lagi lah. Sebab apa? Orang tak pernah nampak muka budak ni tu. Kita bagilah. Tapi kalau dah setiap hari jumpa kita, muka kau lagi, kata kan? Muka kau lagi. Jadi kita pun dah tak selesa. Macam tu. Kalau macam tu, kita cubalah carikan kerja untuk dia. Carikan kerja untuk dia. Masalah kadang dah bagi kerja pun tak nak kerja. Ada juga macam tu. Kita dah bagi kerja dah tu dia, bayar gaji pun tak ada juga. Tak juga minta sedekah. Seterusnya, siapa yang tawaduk di bawah paras kemampuannya, Allah Ta'ala mengangkatnya melebihi kemampuannya sebelum itu. Siapa yang ingin diberi bantuan oleh Allah dalam bentuk kekuatan dalam melakukan amalan ketaatan kepada Tuannya dan dalam memujahadah nafsunya, hendaklah menunjukkan kelemahan diri kepada Allah, seterusnya menyandarkan segala urusannya itu kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah, berdasarkan sejauh mana anda memberi, setakat itu anda memperoleh hasilnya. Setakat mana anda berakhlak, setakat itulah anda menunjukkan bukti-bukti. Dan setakat mana anda menunjukkan bukti-bukti kehinaan anda, setakat itu Allah Ta'ala memberi bantuan kepada anda dengan sifat dia, dengan sifat kesempurnaan, kamalan yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis. Kemudian yang ketiga pula, ketika mengulas kata-kata hikmah berikut. Apa kata-kata hikmah dia? Rubbama razaqal karamah man lam takmul lahu al-istiqamah. Rubbama razaqal karamah man lam takmul lahu al-istiqamah. Kadang-kadang karamah
diberikan kepada orang yang belum sempurna istiqamah dia. Kadang-kadang karamah diberikan pada orang yang belum sempurna istiqamah. Ada orang-orang tertentu dia belum sempurna istiqamah, dia dapat karamah juga. Mana karamah ni bukan hanya sekadar orang dah sempurna, orang dah taraf tinggi, mana orang tawaf rendah pun juga kadang-kadang mendapat karamah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So, adakah karamah ni benda yang penting? Penting sangat ke karamah ni? Seperti karamah yang dimiliki oleh wali Allah Ta'ala. Penting ke? Pentingkah kita nak orang kata berada dalam dua tempat dalam satu masa? Penting ke? Pentingkah doa kita ni orang doa mustajab? Mana orang akan cari kita selalu sebab doa kita mustajab? Penting ke karamah? Ataupun pentingkah kita ni berjalan atas air? Bolehkah kita ni, pentingkah kita ni terbang di udara? Penting ke karamah? Baik. Ibn Ajibah menyatakan karamah lahir tidak dicari oleh orang-orang yang menempuh perjalanan menuju pada Allah, dan mereka langsung tidak menoleh ke arahnya, kerana kadang-kadang zahir kepada orang yang belum sempurna dan belum mantap istiqamah, dia kata. Jadi kata Ibn Ajibah, sebenarnya karamah ni tak penting pun, kita kan, boleh jalan atas air, boleh terbang udara, tak penting. Bagi orang-orang yang menuju pada Allah, dia kata tak penting. Jadi Ibnu Ubad pula menyatakan karamah yang sebenar ialah terhasilnya istiqamah dan sampai kepada kesempurnaan istiqamah. Itu karamah yang sebenar. Karamah sebenar orang yang istiqamah, sentiasa istiqamah dalam mengerjakan ibadah kepada Allah, dan dalam mengabdikan dirinya kepada Allah, sentiasa istiqamah. Amantu billah sumastaqim. Kan Nabi pernah sebut amantu billah, aku beriman dengan Allah, sumastaqim. Dan hendaklah kamu sentiasa istiqamah dalam mengerjakan ibadah kepada Allah. Walaupun mungkin sikit amalan kita, tapi sentiasa istiqamah. Ia merujuk kepada dua perkara, iaitu kesahihan iman kepada Allah Azza wa Jal dan ikutan terhadap sunnah Rasulullah SAW, baik pada segi zahir ataupun batin. Itulah istiqamah, dia kata. Kan? Mana iman yang sahih kepada Allah, itu istiqamah pertama. Kemudian ikutan terhadap Rasulullah, benar-benar ikut Rasulullah zahir dan batin, itu pun istiqamah juga. Itu pun karamah, dia kata. Itu pun karamah juga. Gitu. Bukan tak semestinya, mana pun tak semestinya kita terbang di udara, berjalan atas air, berada dalam dua tempat satu masa. Kan? Itu pun karamah juga. Tapi benda itu tak penting. Kata. Baik. Yang menjadi kewajipan kepada para hamba Allah Ta'ala ialah tidak sewajarnya bersungguh untuk mendapatkan sesuatu yang lain daripada keduanya. Jadi tak sewajarnya kita bersungguh sangat nak dapat karamah-karamah dan sebagainya. Oh, dia ni ada karamah, dia ni ada karamah, kan? Dia juga tak sepatutnya membulatkan tekad melainkan untuk sampai kepada keduanya. Keduanya mana? Iman yang sahih tadilah, dan sunnah Rasulullah SAW, yang zahir dan juga batin. Sebaliknya karamah dengan makna perkara yang mencarikan adat tidak menjadi perkiraan di sisi golongan muhakkikin, kerana ia kadang-kadang digunakan pada orang yang belum sempurna istiqamah. Semana karamah ni tak penting lah, sebab kadang-kadang orang yang tak istiqamah pun dapat karamah juga, dia kata. Dia pun dapat juga karamah. Terpulanglah pada Allah dengan siapa yang dia nak bagi karamah. Tapi kalau Allah Ta'ala bagi karamah, alhamdulillah. Tapi kalau Allah Ta'ala tak bagi kita karamah pun tak penting, dia kata. Yang penting kesahihan iman, dan kita mengikut sunnah Rasulullah SAW.
Kemudian Syekh Abu Hasan As-Sazali pernah menyatakan karamah yang sebenar ialah dua jenis karamah yang paling memerlukan antara satu sama lain. Itulah karamah iman. Itulah karamah iman dengan berlakunya penambahan keyakinan dan penyaksian mata hati. Dan yang kedua karamah amal. Yang kedua karamah amal dalam bentuk mencontohi, mengikut dan menjauhi diri dari dakwaan-dakwaan dan juga tipu helah. Kan? Dalam bentuk contohi Rasulullah lah. Kemudian mengikut Rasulullah, menjauhkan diri daripada dakwaan benda yang tak betul, akidah-akidah yang sesat, pahaman-pahaman yang tak betul, nyeleweng dan sebagainya yang bukan daripada faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi benda-benda itulah kita kena tinggalkan. Itu pun karamah juga kita kan. Tadi kata karamah amal. Jadi karamah iman. Sesiapa yang digunakan dengan dua jenis karamah yang telah dijelaskan di atas, kemudian rindu untuk mendapatkan yang lain daripada keduanya, jelas merupakan hamba Allah yang terpedaya dan langsung dan dusta dan langsung tidak mempunyai ilmu dan amalan yang betul, seperti orang yang dimuliakan dengan menyaksikan raja redha kepadanya, tetapi dia pula rindu untuk menguruskan binatang. Kan? Redha dah bagi kedudukan pada dia, raja dah bagi kedudukan pangkat pada dia, tapi dia sibuk buat kerja lain, menguruskan binatang, angkat taik binatang. Kan? Walaupun benda tu memanglah mulia juga pada satu sudut, menguruskan binatang, sayang binatang dan sebagainya, tapi dah raja dah bagi satu kedudukannya lain yang mulia pada sisi dia. Contohnya jadi penasihat raja, kan, menteri kepada raja dan sebagainya. Ada pangkat-pangkat yang tu raja bagi, tapi dia tak nak pangkat tu, dia nak buat kerja lain. Samalah tadi, Allah Ta'ala dah bagikan dia karamah iman dan amal, tapi dia sibuk nak ambil karamah lain, nak terbang udara, jalan atas air, kan, benda-benda lain yang dia sibukkan. Semua tadi lah. Jadi setiap karamah yang tidak disertai dengan keredaan terhadap Allah dan daripada Allah, orang yang pemulihannya adalah orang yang tertipu dan kurang atau orang yang binasa. Jadi setiap karamah yang tidak disertai dengan keredaan pada Allah. Kita nak karamah itu, kalau dapatlah karamah contoh Allah Ta'ala bagi kita ramah, karamah itu mestilah bawa pada redha kepada Allah, disertai dengan redha pada Allah dan daripada Allah. Itu yang paling penting sekali. Kalau tak guna kalau kita mendapat karamah tapi Allah Ta'ala tak redha dengan kita, dan kemungkinan karamah itu mungkin istidras pun boleh. Istidras kan Allah Ta'ala bagi kita bagi nikmat karamah, tapi masa sama dia tak suka, tak redha dengan kita. Nak kita macam tu kan. Syekh Asy-Syarqawi pula menyatakan, kadang-kadang digunakan karamah lahir atau perkara yang menjadikan adat kepada orang yang belum sempurna istiqamah. Dia kata kadang-kadang karamah ni dibagi pada orang yang tak istiqamah, bukan dapat karamah. Orang ahli maksiat pun kadang-kadang dapat juga karamah, kan? Dapat juga kelebihan-kelebihan tertentu lah Allah Ta'ala bagi pada dia. Tak wajar kepada murid memberikan tumpuan kepadanya dan terpedaya dengan sebab zahirnya perkara-perkara yang menjadikan adat itu pada tangannya, kerana boleh jadi dia sebenarnya hanyalah ma'unah ataupun istidraj. Tak? Kemungkinan itu hanya ma'unah sahaja. Ma'unah maknanya kelebihan tertentu Allah Ta'ala bagi pada orang soleh. Kelebihan tertentu yang Allah Ta'ala bagi pada orang soleh, itu ma'unah. Dia ada 4 benda kan. Ada 4 benda yang mencari adat pada sudut yang baik. Itulah pertama, mukjizat diberikan pada para nabi dan rasul. Yang kedua, karamah diberikan pada wali Allah. Tak? Yang ketiga, irhas. Irhas ini kelebihan yang diberikan pada para nabi dan rasul sebelum dilantik menjadi para nabi dan rasul. Dan yang keempat, ma'unah.
Maunah ni benda yang luar biasa diberikan kepada orang-orang yang soleh. Kan? Kemudian atau istidraj. Istidraj ni pula kelebihan diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Kelebihan Allah Ta'ala bagi pada ahli maksiat, bagi nikmat-nikmat macam tu, tapi masa sama Allah Ta'ala tak reda pada dia. Dan sampai tahap ketiganya Allah Ta'ala terus tarik nyawa orang tadi tanpa sempat bertaubat kepada Allah. Itu dia kata istidraj. Allah Ta'ala bagi nikmat macam-macam, kau ambil lah. Walaupun kau tak semayang, kau tak puasa, aku bagi macam-macam. Allah Ta'ala kata bagi. Sampai masanya tarik nyawa kau. Baik. Atau istidraj dan bukannya karamah. Dan arti kata yang sebenarnya. Karamah yang sebenar ialah kesempurnaan istiqamah itu sendiri. Dan dia merujuk kepada dua perkara, iaitu kesahihan iman kepada Allah dan keikutan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik pada segi zahir ataupun batin. Itu dikatakan karamah yang sebenarnya. Kan? Banyak orang salah anggap karamah ni itulah yang tadi, terbang di udara, jalan atas air, kan? Boleh buat benda yang luar biasa, orang lain semua tak boleh buat, kan? Gitu. Boleh orang kata mencairkan besi dengan tangan tanpa menggunakan alat apa-apa, dia boleh membengkokkan besi, kan? Itu kelebihan luar biasa. Baik. Yang menjadi kewajipan kepada para hamba ialah tidak sewajarnya dia bersungguh untuk mendapatkan sesuatu yang lain daripada keduanya. Dia juga tak perlu membulatkan tekad melahirkan untuk sampai kepada keduanya. Sebaliknya, karamah dengan makna perkara yang mencarikan adat tidak menjadi perhitungan di sisi golongan muhaqqiqin. Mana golongan yang tahqiq ni kuat hubungan dengan Allah Ta'ala. Muhaqqiq kan tahqiq. Muhaqqiq ni biasanya guna istilah dalam fiqh lah. Muhaqqiq, orang-orang yang tahqiq ilmu dia tak ada fikir tu karamah tak penting. Yang penting dia nak membetulkan akidah orang, kan? Akidah orang ni sahih ke tak sahih akidah ni, itu yang penting sekali. Kalau ada bagi karamah tu lain lah, rezeki lah dapat karamah, itu tak penting, kata. Okey tuan-tuan, sampai situ insya-Allah akan datang sama lagi nombor 4. Wallahu a'lam bissawab. Hari itu masalah apa? Talqin pakaian dan alat serban dah, jubah, tasbih, Madi Rasul. Dah tinggal sikit kan? Kena api dah. 285. Kena api dah kita ni. Okey, pendapat Syekh Ibn Taymiyah, orang yang selalu mengharamkan Madi Rasul ini dalam banyak perkara merujuk kepada pendapat Syekh Ibn Taymiyah. Sedangkan beliau sini menyatakan dalam kitabnya Al-Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim Lil Mukhalafah Ashab Al-Jahim. Apa dia kata? Fata'zimu maulid wa iktizazuhu musiman qad yafaluhu ba'dun nas wa yakunu lahum fihi ajrun azim li husni qasdihim wa ta'zimihim li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka membesarkan maulid Nabi dan menjadikannya sebagai musim yang dirayakan telah dilakukan oleh sebahagian orang dan bagi mereka padanya, iaitu menyambut di Rasul sendiri merupakan dia dapat ganjaran pahala yang besar kerana baiknya niat mereka dan kerana mereka membesarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So maknanya sebenarnya Ibn Taymiyah pun kata sukalah Nabi Rasul ni. Dia pun suka, kan? Malah dia kata banyak pahala, dia kata. Tapi ada orang berhujah dengan pandangan Ibn Taymiyah. Dia kata Ibn Taymiyah ni dia kata menolak Nabi Rasul.
Dia main cakap-cakap macam tu je. Dia petik nama orang tu, petik nama orang ni. Dia kata, oh ulama ni kata ni Rasul ni bid'ah, ni Rasul ni bid'ah. Ya ke? Ataupun dia kata Ibn Taimiyah kata, oh ni Rasul ni bid'ah. Tapi sedangkan Ibn Taimiyah sendiri menyatakan boleh, kan, digalakkan. Malahan dia kata orang yang buat ni Rasul ini ajrun azim, dia kata mereka dapat pahala yang besar. Lihusni qasdihim, kerana apa? Kerana bagusnya niat mereka, kasad mereka. Wa ta'zimihim, dan membesarkan mereka bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana Ibn Taimiyah juga mengakui dan menggalakkan kita pula sama itu Rasul. Kemudian yang kedua, berdiri ketika mahal al-qiyam, tempat berdiri dalam majlis Rasul. Hukum berdiri ketika majlis semata Rasul. Soalan, apakah pandangan hukum berdiri ketika majlis Rasul pada waktu dibacakan riwayat tentang kelahiran baginda Rasulullah SAW? Syekh Ja'far Al-Bazanji, tahu kan kitab Bazanji, tuan-tuan kalau baca kan, Ibtida'ul Imla' kan. Jadi Syekh Ja'far Al-Bazanji yang merupakan salah seorang penyusun kitab Maulid menyatakan, qad istahsana al-qiyam inda zikri maulidihi syarif a'immatun zu ghayati maramihi wa marmamihi riwayatan warawi fatuba liman kana ta'zimuhu. Adalah dipandang baik di kalangan ulama mempunyai riwayat dan penelitian perbuatan berdiri ketika kisah kefuturaan baginda disebutkan. Maka beruntunglah siapa yang melakukan dengan tujuan mempersesatkan Rasulullah SAW. So tak ada masalah lah kalau tuan-tuan berdirilah kalau dibacakan kisah maulid. Ketika dibacakan kita berdiri, tak ada masalah. Sebab apa? Ini antara bentuk ta'zim, membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Tapi biasanya kita berdiri waktu bila selawat kan, sallallahu ala Muhammad, tu biasa berdirilah. Ketika baca tu kan, ibtidah semua duduk. Tapi kalau berdiri pun tak ada masalah. Sebab apa? Ni antara bentuk ta'zim juga, membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam tu. Tapi larat kata tuan nak pergi lama-lama, tu jelah. Mungkin kadang tak larat pergi lama-lama kan, panjang pula dia punya tu, dengan lagu dia, dengan bait-bait syair kan, Mazanji tu. Mungkin tuan-tuan tak larat lama-lama. Jadi kemudian amalan berdiri ketika kisah keputeraan Rasulullah dibacakan telah lama dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh dunia dari dahulu hingga sekarang, dan para ulama melihatnya sebagai kebiasaan yang baik. Nampak? Tujuannya tidak lain hanyalah untuk ta'zim, memuliakan dan membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya kenapa kita berdiri ketika dibacakan kisah-kisah terdapat dalam maulid itu kan. Itu. Ia juga adalah untuk menggambarkan kegembiraan dan kesyukuran dengan nikmat kelahiran Rasulullah SAW yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Tapi jangan hanya baca tapi tak tahu makna. Banyak kalau kita baca je tapi mana tak tahu. Sebaiknya tuan-tuan beli jugalah kitab terjemahan dia. Dia ada terjual kan, terjemahan maulid ni ada jual di pasaran. Belilah terjemahan tu. Jadi tak ada tuan-tuan baca tapi tak tahu mana. Jadi bila kita baca dan tahu makna, itu lebih menghayati pula. Kita lebih menghayati tentang sirah secara hidup baginda Rasulullah. Kerana maulid ni dia bentuk ringkas je, ringkasan je. Kemudian perasaan sangat gembira dan kesyukuran. Ia juga adalah menggambarkan kegembiraan dan kesyukuran dengan nikmat kelahiran Rasulullah SAW yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Perasaan sangat gembira dan kesyukuran yang tidak terhingga ini dizahirkan dengan cara berdiri sebagai tanda penuh penghormatan dan kesyukuran. Kenikmatan kan, dikurniakan baginda Rasulullah. Terdapat beberapa hadis menunjukkan para sahabat berdiri
kerana memuliakan Rasulullah. Antaranya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana wan nabiyyu yuhaddisuna fa iza qama kunna ilaihi hatta narahu aqad dakhala. Daripada Abu Hurairah katanya pernah Rasulullah berbicara dengan kami, apabila baginda berdiri kami pun berdiri menyambut kedatangan baginda, sehingga kami melihat baginda masuk ke dalam rumah dia. Cuma Nabi ni biasalah, Nabi dia memang tak suka kalau orang menghormati dia, lebih-lebih sangat menghormati dia. Nabi memang tak sukalah. Tapi tak ada masalah pun kalau kita hormat Nabi kan. Para sahabat pun menghormat Nabi juga, sayang dengan baginda Rasulullah. Kita ni yang tak jumpa ni, kita hanya tahu, kita dapat baca riwayat hidup Rasulullah je lah. Itu. Kemudian Rasulullah menjuruh kaum Ansar berdiri untuk muliakan ketua mereka, iaitulah Sayyidina Sa'ad, dengan sabda baginda, "Qumu ila sayyidikum." Qumu ila sayyidikum, berdirilah kepada penghulu kamu. Jika disuruh berdiri kerana menghormati orang lain yang punya kelebihan, maka lebih-lebih lagi kita menghormati dan muliakan Rasulullah. Malahan kalau ketua masuk pun semua berdiri. Pemimpin negeri masuk pun kadang berdiri kan. Agung masuk, sultan masuk tempat kita kan, semua berdiri. Apalagi kalau baginda Rasulullah SAW, lebih lagi lah kita kena berdiri. Itu. Walaupun Nabi tak suka orang berdiri, Nabi tak suka kalau orang berdiri menghormati dia. Baik, sampai situlah tentang pengajian kita. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan? Ada? Okey, tak ada. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa 'ilman mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran. Wasyana fatai alimna wa lana qulubana bi nuril ma'rifataka wa aftah lana futuhal arifin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa taqatim. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana bil abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.